Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badru tuja was sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sedang berada di Pantai Pandak, ya, Pantai Pandak Cendering. Ya. Dengar tak suara? Boleh dengar tak suara? Suara boleh dengar tak? Ni ada orang menjala ni. Pantai Pandak ni dekat rumah Kak Ani lah. Tak jauh mana dengan rumah Kak Ani kita ni.
Tapi yang nak mari ke Terengganu nanti boleh singgah di rumah Kak Ani kita. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini kita ke Pantai Mandok, Cendering, Kuala Terengganu, yang jaraknya daripada kompleks anak yatim Tahfiz Darul Hijrah tak jauh mana, dekat saja. Dan insya-Allah kita sedang pusing-pusing dulu, tuan-tuan boleh tengok tadabbur alam. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, setelah kita melalui fasa-fasa pemulihan, dan tahniah diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya, kerana kita telah berjaya di antara salah satu yang dapat menangani wabak, wabak COVID-19, wabak dengan begitu baik, begitu jayanya. Kita tunjuk ke depan lah nanti. Okay, kita sedang menuju ke tempat kita akan berhenti tazkirah nanti. Ini adalah pantai, pantai Pandok Cendering. Di hujung sana Pulau Kapas. Hujung sana Pulau Kapas. Yang nampak satu pulau tu. Inilah tempat mandi masa kecil-kecil dulu. Sampailah ketua-tua ni. Ada orang berjogging. Ya. Itu Pulau Kapas. InsyaAllah kita akan pergi ke tempat, ke destinasi tempat kita akan berhenti untuk tazkirah nanti. Subhanallah, ni suasana di Pantai Pandok Cendering. Assalamualaikum. Siapa yang tak kenal lagi Pantai Pandok ni lah nama dia, Pantai Pandok. Ya, Masya Allah, cantik. Di tengah lautan tu Pulau Kapas. Itu Pulau Kapas. Ini sepanjang pulau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik De daripada Romping? Masya Allah. Baik lah. Masya Allah. Ni Pantai Pandok Cendering. Masya Allah, kita hari ni masih lagi dalam siri tadabbur. Ya. Kita menuju ke tempat di hujung sana, di lautan, insya-Allah. Ini lokasi di sebelah kanan ni. Ini tempat orang makan soto colok tepung di sini lah. Kedai dia betul-betul menghadap ke arah kelihatan orang sedang berjogging, ya, sedang beriadah ya, pagi ni. InsyaAllah kita akan pergi ke, kita akan berhenti nanti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di depan sana tu dekat kaki bukit itu tempat berikutnya itu nak didirikan Moving Peak Hotel. Moving Peak Hotel, tapi oleh kerana mungkin masalah kekangan keuangan
menyebabkan tidak dapat lagi diteruskan projek Movimpi Hotel ini. Subhanallah, tengok ada sampan yang sedang mencari rezeki pada pagi ini. InsyaAllah suasana pagi. InsyaAllah sikit masa lagi kita nak berhenti dah ni, nak berhenti untuk tazkirah santai kita pagi ni. Inilah dia tempat yang saya bergambar, yang update change profile picture. Ni pokoknya, pokok real. Di depan sana ini tapak Movimpi Hotel, Movimpi Hotel yang sehingga sekarang ni boleh kita katakan tergendala lah. Ayo pergi kat ujung sana. Tergendala Dekat lah batu-batu, kata ayo. projek Movimpi Hotel. Ini Movimpi Hotel ni di sini. Nak dibangunkan di sini. Ya, insya-Allah kita nak berhenti dulu untuk kita melihat menikmati suasana keindahan pada pagi ini, insya-Allah. Subhanallah. Oh, kereta ni tulang yang boleh lalu atas patah. Nasib tak jalan atas air je. Kalau kereta-kereta Tok Wali boleh naik atas air dah ni. Cuma tak boleh naik atas air lagi. Okey, baik, alhamdulillah kita sampai dah. Kita sampai dah ni di tempat yang begitu cantik. Sini kita akan berhenti. InsyaAllah kita akan buat sedikit pengisian. Hai Abimang. Tak boleh lawan kereta kemerahan kereta Abimang tu. Ya. Subhanallah. Inilah tapak Movimpi Hotel yang tak jadi lagi. Kau petang. Besar-besar lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di sebelah belakang kita ni, ni pantai Pandak Shendering, pantai yang begitu cantik, menarik, subhanallah, yang begitu tenang dan begitu damai. Alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita gambarkan. Ya, batu ni nama dia batu apa? Batu Tunggal. Batu Tunggal. Ya, di sini pun tuan-tuan ramai juga yang meninggal dunia. Orang kampung saya pun saya ingat saya lebih 2-3 orang dah yang meninggal dunia di sini, yang mandi di sini. Ya, dan dalam sejarahnya main war sedap sini. Abi Imam bila nak minum air, lepas ni kita nak pergi kedai nasi dagang atas tu, kedai Kak Ayah. Lepas ni kita ke kedai Kak Ayah, nasi dagang atas tu untuk kita makan nasi dagang, insya-Allah. Jadi di sini ni penghujung pantai di sini ni antara tempat-tempat kalau orang berkunjung ke sini, tempat ni lah dia akan datang. Itu nama dia Batu Tunggal. Saya ingat daripada masa kecil dulu, batu ni lah tempat kita akan berenang daripada sini untuk menuju ke sana. Ni air agak lenang sorok ni. Kalau air pasang, Batu Tunggal tu hanya nampak permukaan dia saja. Dan biasanya kalau kita pakat berenang untuk pergi ke sana. Ya. Oh, nampak bekam kau? Oh, bekam. Ya. Dia hari 13, 14, 13, 14, 15 bulan Hijrah kita disunatkan berpuasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Lepas tu 13, 14, 15 kan? Sunat puasa Ayyamul Bid. Ya, 13, 14, 15. 16 ni bulan Hijrah, 16 kita rehat. Sebab apa kita rehat sehari. 17 tu sunat berbekam. Ya, 17 sunat berbekam. Jadi memang kita 17 baru ni kita berbekam. Masya-Allah tuan-tuan, bekam ni banyak tempat dia. Di atas kepala boleh, di belakang ada tempat-tempat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi sebaik-baiknya berbekamlah, sebaik-baiknya kita berbekam, ya, kerana itu merupakan daripada sunnah Nabi SAW. Kalau kita berbekam ni, Masya Allah, banyaknya darah yang keluar, dan begitulah bahayanya darah kotor yang duduk dalam tubuh badan kita, yang menyebabkan orang kena stroke dan sebagainya. Ya, 17 termasuklah 21, 17, 19, 21. Dia 3 hari ni sunat berbekam. Tapi kalau kita sakit, bila-bila waktu pun kita boleh saja untuk berbekam. Ya, tapi kalau kita nak mengambil hari-hari sunnahnya untuk berbekam ni, iaitulah pada 17, 19 dan 21. Sebaik-baiknya sebelum kita berbekam tu, kita puasa hari putih, sunat hari putih, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ni hari 13, 14, 15. Ya, kita puasa. Isyam, marilah nak takat gambar ni, Ustaz siap dah ni. Main comel saja. Main comel saja tak ada akhir ni. Ni antara pok yang begitu menarik di pantai Pandak Cendering. Subhanallah, tengok. Nak ambil gambar, nak buat apa ni. Okey. Ya, itu sunnah berbekam. Sebaiknya sebelum kita berbekam tu, kita puasa Ayyamul Bid dulu. 3 hari ni kita puasa. Sebab apa kata tengok kan, kalau orang nak pergi cek kesihatan, nak ambil darah, orang nak buat operation, kan dia kena puasa dulu. Tahu tak? Dia kena puasa dulu, doktor suruh doktor suruh berpuasa dulu. Bekam ni kita juga, kita nak keluar darah kotor daripada tubuh badan kita. Ya, jadi sebaiknya sebelum kita berbekam, 13, 14 dan 15 ni kita puasa sunat dulu, Ayyamul Bid dia panggil. Jadi lepas kita puasa sunat, 16 kita rehat sehari, 17 kita bekam. Masya-Allah. Ya. Jadi cuba amalkan. Ya, kalau boleh sebulan sekali kita cubalah berbekam, kerana kelebihan dia Allah Rasulullah SAW tidak pernah menipu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi tak cakap ikut nafsu dia, melainkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, ya, itulah kisah bekam. Orang tanya pasal bekam, kita jawab pasal bekam. Ya, itu sebaiknya dari sudut kesihatan. Lepas puasa 13, 14, 15, rehat sehari. Kemudian lepas rehat sehari kita terus berbekam. Boleh pilihlah nak bekam 17, 20, 19 ataupun 21, insya-Allah. Subhanallah. Baik tuan-tuan, inilah penghujung pantai Pandak. Ya, pantai Pandak. Tengok suasana dia di sini. Yang begitu cantik, begitu indah. Angin pun sempoi-sempoi. Masya-Allah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, kau tidak buat segala semuanya ni, ya Allah, sia-sia dan saja-saja tidak. Ya. Allah Ta'ala tak buat semua ni saja-saja sia-sia. Ya. Melainkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Maha suci engkau ya Allah. Maka jauhkanlah kami semua daripada azab neraka. Di belakang saya tu Pulau Kapas. Tu nampak tak? Itu Pulau Kapas. Pulau Kapas tak jauh mana, dekat saja. Ya. Di sebelah belakang ni adalah LKIM, Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Pelabuhan Cendering. Dan di belakang ni adalah bukit. Ada bukit di belakang ni. Ya, nanti insya-Allah berpeluang, berkesempatan boleh datang ziarah. Ni kita mempromosikan tahun melawat negeri Terengganu Darul Iman ni. Ya, kita bawa candak soto. Walaupun Esko Kerajaan Negeri Terengganu dah lunch malam, boleh candak soto. Kita dah awak dah promosi. Kita promosi Bukit Besar, Kuala Terengganu. Ya. Dan insya-Allah sekarang ni kita ke Pantai Pandak dulu. Ya. Pantai Pandak. Ya.
pemandangan Masya Allah Subhanallah. Sini memang teramat-amat cantik. Boleh tengok suasana. Bangunan di belakang tu adalah bangunan Movenpick Hotel, Movenpick Hotel yang masih lagi tidak dapat berjalan dengan baik, mungkin masalah kekurangan kewangan. Ya Allah lah Bimah. Betul ya mak saudara di sini. Masya-Allah. Di belakang ni bukit kecil. Sekarang kita sedikit berjalan. Ni benteng yang baru dibuat sebenarnya untuk menghalang hakisan. Tapi benteng ni taklah cukup untuk menahan ombak, oleh kerana ada projek Movenpick Hotel di sini. Ya, jadi dia buat benteng ni, tujuan benteng ni supaya dapat kawal ombak, tidak pasir, tidak buat hakisan di depan sana. Tapi dengan benteng yang terlalu sedikit ni, saya tengok tidak lagi mampu untuk menampung, ya, bila berlakunya air pasang besar, tak lagi naik kerana projek ni. Kita sedang naik benteng, dan di sinilah tempat biasanya kaki-kaki pancing datang untuk memancing, ya. Tengok di belakang sana bukit, itu Pulau Kapas. Di belakang saya itu Pulau Kapas, ya. Belakang sana Pulau Kapas. InsyaAllah nanti kita bawa ke trip Pulau Redang, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya. Bila kita bawa tuan-tuan ni pergi ziarah tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang cantik ni, kita tengok alam ini, kita tengok bukit bukau gunung kanang, kita melihat lautan yang luas, kita melihat pemandangan yang cantik, pun kita sudah teruja melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu akbar. Al-Fatih. Tuan guru kita Ustaz Syarhan Humaizi, apa khabar, sihat? Moga dalam rahmat Allah Taala sekalian. Moga sihat-sihat ya Ustaz ya. Ni kalau ke Terengganu singgahlah Ustaz. Ya, singgah nanti. InsyaAllah boleh. Ini di Pantai Pandak Cenderia ni. Tengok cantik tu hotel apa? Movenpick Hotel. Kalau siap memang menarik. Ya, kalau siap memang menarik. Ya. Subhanallah, kita lagi berjalan sikit tuan-tuan. Baik. Nak ceritanya, kita melihat keindahan alam ini pun kita mari rasa teruja, kita rasa kagum betapa indahnya ciptaan Allah Ta'ala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Dan lautan yang luas ni memberi 1001 pengajaran dan ibrah kepada kita orang beriman. Yang kita lihat adalah untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu di akhirat nanti Rasulullah SAW menyebut dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, syurga itu mala ainun ra'at. Syurga itu adalah barang yang kamu tidak pernah tengok. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Dan telinga kamu pun tak pernah dengar. Kita ni dengar ombak kita rasa tenang, ya. Kita rasa suka mendengar muzik-muzik. Termasuklah cerita tentang syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, syurga itu mala ayat Allah, benda yang kamu tidak pernah tengok. Wala uzunun sami'at, dan juga kamu tidak pernah dengar, tak pernah lihat dia, tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan syurga itu tidak pernah pun terlintas pada hati dan pemikiran manusia. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, oleh kerana itulah orang yang beriman, cita-cita dia adalah
untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan motivasi yang begitu tinggi dalam diri dia untuk masuk ke syurga Allah Taala ni, menjadikan mereka bangun di waktu malam, mereka bersedekah, mereka berinfak harta benda dia, bahkan mereka sanggup mati untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan laut ni sebenarnya banyak iktibar dan pengajaran yang kita boleh ambil. Pulau Kapas di belakang sana Pulau Kapas. Itu Pulau Kapas. Di belakang tu Pulau Kapas. Pulau Kapas. Memang mendamaikan di sinilah. Suasana yang begitu indah dan mendamaikan. Nak letak di mana? Jadi insya-Allah kita nampak kebiasaannya bila kita pergi ke lautan ini, kita akan nampak burung-burung, burung-burung di lautan. Ini tu subhanallah, begitu kita melihat burung-burung di lautan ini. Mana ni? Allah Cina, lewat sangat Cina. Ini di Pantai Pandak Cenderi, ya, Pantai Pandak Cenderi ini tempat dia. Ini duduk di benteng yang baru dibuat ni. Siapa nak pergi boleh singgah makan ni lagi. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Yang pertama, kita masuk yang pertama. Yang pertama jangan ambil view mana yang view pulau tu. Pulau letak di sini. Baik, yang pertama, bila melihat lautan ini, tazkirah pagi ni kena ada pengisian juga. Ya. Yang pertama, mana? Baik, yang pertama bila tengok lautan ini, nak kita kait dengan situasi semasa yang berlaku hari ini. Kita boleh kaitkan dengan situasi semasa yang berlaku pada hari ini. Apa dia? Dunia sedang dilanda oleh COVID-19, coronavirus. Alhamdulillah negara kita semakin berkurang, semakin baik. Tapi kalau kita baca dalam perkembangan antarabangsa, di sana negara-negara lain masih lagi tinggi kes mereka, dan jumlah kematian pun semakin lagi banyak. Bukan berkurang, tapi masih lagi banyak. Yang kita nak ambil pengajarannya ialah bagaimana Allah hanya menghantar, Tuhan hanya hantar bala tentera dia yang sekecil virus ni benda yang tidak boleh dilihat. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah itu tentera di langit dan juga tentera di bumi. Bagi Allah Taala tentera di langit dan bumi. Oh, comel gini ya. Nanti kita letak stand di sini. Dia silau ni, silau dah. Bagi Allah itu tentera di langit dan tentera di bumi. Kita duduk sekejap. Rehat. Ya. Baik. Bagi Allah tentera di
di langit dan tentera di bumi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah tentera di langit dan di bumi. Salah satu tentera Allah Ta'ala itu adalah yang kita lihat ini, coronavirus. Satu virus yang begitu kecil, tetapi tidak boleh diatasi oleh kuasa besar dunia sekalipun. Tidak boleh diatasi oleh kuasa besar dunia. Kecanggihan teknologi, satelit, ilmu yang dimiliki oleh manusia tidak sekali-kali mampu untuk mengatasi, menangani COVID-19, virus yang ada pada hari ini. Maka tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala sekalian, suasana yang pening, kematian, manusia hidup dalam ketakutan. Cuba kita gambarkan salah satu pada tentera Allah yang sangat kecil. Kalau kau Nabi Nuh alaihi salam, kau tunggu kamu jadi langit, bumi mengeluarkan air sehingga mereka tenggelam dalam air yang besar. Wanita kau mana semua Allah Ta'ala binasakan mereka. Maka marilah kita melihat itu salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar kita sama-sama dalam. Itulah adalah salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena lihat itu salah satu kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatutnya orang yang beriman sentiasa berfikir. Kalau Nabi SAW sebut bisa ular yang berada di dalam alam barzah. Dalam kubur ni ada ular yang menyeksa di kalangan mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tak menunaikan solat, mereka yang tidak mendengar arahan dan perintah Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak ambil peringatan daripada itu, siapa yang melupakan, tak ambil pesanan-pesanan pada Quran dan hadis Nabi SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka itu kehidupan yang pincang. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti mereka dibangkit dalam keadaan yang mati, yang buta. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kalaulah ular di alam barzah, ular dalam kubur ni ada ular, Nabi kata bisa dia tu kalau tumpuk setitik ke bumi, maka satu pokok dan tumbuhan tidak lagi hidup di alam ini, tidak akan lagi hidup. Dahsyatnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai tazkirah tadabbur alam kita pagi ni, kita melihat dunia, kuasa besar dunia yang ada kecanggihan teknologi pun tersungkur. Negara yang paling banyak kematian hari ini Amerika Syarikat. Negara-negara maju ni yang ada kecanggihan satelit, ada pakar-pakar perubatan yang hebat, tapi mereka tak boleh nak halang, nak melawan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak boleh. Dan di sini kita kena melihat betapa Allah Ta'ala itu yang telah membinasakan Fir'aun dengan lautan ini. Kita kena ingat, air yang kita tengok ni, lautan ini yang bersifatnya lembek ni, air ringan, tapi air ini boleh menampungkan bebanan yang berat, kapal-kapal yang besar. Air inilah yang binasakan kaum Nabi Nuh AS. Dan air inilah yang membinasakan Fir'aun dan bala tentera dia. Dan air inilah dijadikan contoh oleh banyak Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengajar bukan hanya dalam kuliah-kuliah. Nabi SAW ni dia tak mengajar dalam kuliah saja. Rasulullah SAW ni tidaklah hanya mengajar ketika di
meja-meja kuliah di surau di masjid. Tapi Rasulullah SAW bawa sahabat-sahabat dia pergi secara praktikalnya melihat alam dan lautan. Antaranya Rasulullah SAW bawa para sahabat pergi ke laut. Juga sebagaimana saya membawa tuan-tuan ini ke lautan, bawa ke laut. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran secara praktikalnya. Bagi contoh ya, bagi contoh Nabi SAW pernah ambil jari dia ni, lalu Rasulullah SAW Nabi SAW ambil jari, Nabi celup dalam air. Itulah Allahu Akbar. Lama tak main air ni tuan-tuan. Lama tak bermain air. Nabi SAW pernah ambil jari dia, lalu baginda Nabi SAW ambil jari, dia pun celup dalam air. Nabi celup, lalu Nabi angkat. Nabi tunjuk pada sahabat. Kata Nabi SAW, kamu tengok air yang melekat pada jari ni, air yang menitis ni, air yang melekat ni, air menitis ni, ini adalah dunia. Ini apa ni? Ini dunia. Ini adalah dunia, dan di belakang sana lautan yang luas. Lautan. Ni air yang melekat pada jari kita celup tadi ni hanyalah setitis dan setitik. Maka disebut air yang melekat ni adalah kehidupan kamu di dunia ini. Tetapi lautan yang luas di belakang sana, itu adalah kehidupan di akhirat. Itu adalah kehidupan akhirat. Maka cuba kita gambarkan, cuba kita muhasabah diri kita. Betapa kita daripada kecil siapa ke orang tua, siang dan malam manusia mengejar dunia yang tidak berkesudahan. Dunia yang dikejar itu hanyalah dalam banyak mana dunia ni hanyalah setitis air yang melekat pada tangan ini. Inilah dunia yang kita kejar. Tetapi akhirat yang Allah nak beri, subhanallah, 7 lautan yang begitu luas. 7 lautan yang begitu luas yang kita boleh tengok di belakang kita ni. Itulah perumpamaan kehidupan kita di akhirat Allah. Subhanallah. Yang disebut Allah Ta'ala selalu bertanya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum, wahai orang-orang yang beriman, kenapa dengan kamu iza qila lakum firu fi sabilillahi safastaqullah, bila dikatakan kepada kamu pergilah kamu pada fisabilillah, pada agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang, berjihad, meninggikan agama Allah, tapi kamu rasa berat, nak tinggalkan bumi dan alam ini, kamu rasa sayang pada rumah kediaman harta benda kamu. Lalu Allah Ta'ala tanya kita manusia, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalau kita nak buat perumpamaannya, kita ambil air tadi ni, adakah kamu reda dengan setitik air ni, dengan kehidupan akhirat, lautan yang luas sana yang kamu kejar siang malam tu? Ini saja, setitis ini saja. Betapa ramainya tokoh-tokoh yang telah meninggalkan dunia, yang hartanya banyak. Firaun, selipar Jepun dia tu, orang panggil selipar Jepun lah, kata kan. Firaun ni selipar apa? Selipar hak dia pakai dalam bilik dia tu, dia buat tidur. Selipar dia tu daripada emas bertakhtakan permata beriah. Subhanallah. Kita mengejar dunia yang tidak berkesudahan, dalam keadaan kita leka dan kita lupa betapa Allah nak menyediakan kepada kita semua kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Tuan-tuan tengok lautan ini, kehidupan akhirat. Betul, orang yang orientasinya akhirat, bila dia solat dia khusyuk, dia baca dalam solat dia, maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang mentadbir seluruh alam ini, Tuhan yang mencipta alam ini, yang mengatur alam ini. Pasang surut laut ni Allah buat. Lepas tu hidup kita pun macam lautan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah silih gantikan kehidupan manusia ni. Ada kala kita kaya,
Ada kala kita susah, ada kala kita senang, ada kala kita susah. Ada kala kita gembira, kita kecewa. Ya. Ada kala kita rasa bahagia, ada kala datangnya gundah gulana. Ya. Itu Allah Ta'ala gilirkan sunnatullah. Sebagaimana laut kita tengok ni, dia pasang dan dia surut. Apa tujuan pasang dan surut laut? Ya. Kalau dulu-dulu biasa orang buang sampah. Ada setengah tempat-tempat yang kau tak jauh sikit ya. Rumah dia tepi patah. Rumah tepi laut. Ya. Ni kita cerita tempat-tempat lain lah ni. Ya. Rumah tepi laut. Rumah tepi patah. Dia pergi buang yang besar tepi laut. Dia pergi buang sampah-sampah. Allah Ta'ala buat pasang surut ni nak bersihkan. Nak bersihkan sampah-sampah. Allah Ta'ala nak bersihkan laut-lautan ini. Itu tujuan pasang surut. Lautan. Tu bayang laut ni dia tenang je. Tidak ada pasang, tidak ada surut. Jadi Allah Ta'ala buat kita ni, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita main kecewa. Ada hari kita senang, ada hari kita susah, jatuh merudung kita. Ya. Ada hari kita rasa gembira, ada hari kita rasa sedih dan berduka. Allah Ta'ala buat tu untuk apa tu? Untuk membersihkan kita. Untuk membersihkan hati kita. Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Untuk dibersihkan rohani dan jasmani kita. Tujuan dia. Itulah sunnatullah. Yang perlu kita faham. Yang kita perlu memahami sunnatullah ini. Itulah Allah yang mencipta dan mengatur. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orientasi hamba yang beriman adalah orientasi akhirat. Maliki yaumiddin. Ya. Bila dia baca Maliki yaumiddin, Allah itulah yang menguasai Malik, hari pembalasan, hari akhirat. Maka orang yang solatnya khusyuk, dia tak akan buat rasuah. Orang yang solatnya khusyuk, dia tak akan buat benda yang haram. Kerana orientasi hidupnya sudah pada akhirat. Orientasi kehidupannya sudah memikirkan akhirat. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lepas tu bila kita tengok lautan yang luas, kita tengok deruan ombak. Ya. Di sini tadabbur kita, di sini tafakkur kita. Ya. Sekali-sekali kita pergi ke laut, pergi ke pantai. Ya. Bukan kata nak mandi di lautan. Ya. Yang dibuat perumpamaan oleh Nabi SAW hanyalah celup jari saja. Air yang lekat pada jari ni, air yang tinggal pada jari kita, inilah namanya kehidupan dunia. Dan lautan yang luas di belakang itulah kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ya. Maka jangan kita tertipu dengan kehidupan yang sementara. Ya. Walaupun kita muda, bukan itu ya, menandakan kita akan hidup lama lagi, tidak. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal tubuh badan yang sihat. Kematian tidak mengenal siapakah seseorang itu. Dia raja, dia ahli parlimen, dia rakyat biasa, dia ada jawatan, dia tidak ada jawatan, siapa pun dia pasti akan mati. Dan orang yang berjaya bukan orang yang mendapat pujian di dunia, bukan follower ramai, bukan orang puji dia, tidak. Kemenangan yang hakiki, istiqamah yang sebenar, kejayaan yang sebenar, ialah ketika mana dia mati dalam husnul khatimah. Orang yang mati husnul khatimah, itulah kejayaan yang hakiki. Itulah jihad yang sebenar. Dan mati husnul khatimah bukan boleh dibayar dengan harta benda. Kalaulah mati husnul khatimah boleh dibayar dengan wang ringgit, saya manusia sanggup membayar. Tapi mati husnul khatimah itu adalah pilihan daripada Allah Ta'ala yang sentiasa kita mohon dan kita minta. Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup aku dengan husnul khatimah. Jangan sekali engkau akhirkan kehidupan aku dengan su'ul khatimah. Kerana ending adalah benda yang paling penting dalam kehidupan kita. Orang yang mati husnul khatimah, insya-Allah jalannya sudah menuju ke taman syurga. Sebab bila kita mati nanti, dua tempat. Raudhah min riyadil jannah.
taman daripada taman syurga, ataupun hufrah min hufari nira, kawah dan lubang-lubang neraka. Dua tempat ni saja yang kita tengok daripada zaman Nabi Adam, siapalah orang yang terakhir meninggal dunia di saat ini. Di alam barzah ni dua tempat ni saja manusia duduk. Sebab tu bila kita mati esok, ya, insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, aku yakin kita berhusnuzon pada Allah. Kita minta dengan rahmat Allah, walaupun kita tak banyak amalan, kita bukan orang bangun tahajud, bukan rajin puasa, kita tak banyak sumbangan kita untuk agama Allah, tapi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya ya, Allah Ta'ala akhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Kita nak cerita bila kita mati nanti, ya, bila kita masuk ke alam barzah, ya, kita akan cari keluarga kita. Bagaimana hari ini orang gembira bila boleh merentah negeri, cucu tok boleh jumpa dengan cucu-cuci dia, subhanallah. Keluarga yang terpisah 2-3 bulan dah, tiba-tiba boleh bertemu. Rayalah kan, boleh raya, subhanallah. Itulah kegembiraan dunia. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, di syurga nanti bukan cucu yang kita kenal di dunia ni. Barangkali kita mati dulu, kita mati, kita tak akan kenal cicit kita. Siapa cicit kita? Anak kita dah kahwin dah. Dia mati, anak dia tak kahwin lagi. Betapa ramai ini orang meninggal dunia, dia belum menimang cucu dan cicit. Tapi subhanallah tuan-tuan dan rahmatullah sekalian, di syurga nanti, di antara nikmat ahli syurga, setelah nikmat melihat Allah Ta'ala, nikmat bertemu dan duduk bersama Nabi SAW, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri ialah berhimpunnya ahli keluarga kita. Siapa ahli keluarga ni? Termasuk ahli keluarga itulah Tok Nyang kita. Orang atas-atas tu, kita tak kenal apa wajah dia. Ramai mana orang dia tak kenal rupa paras Tok Nyang dia, Tok Ki dia tak kenal apa. Tapi nikmat-nikmat ahli syurga itu bukan hanya Tok Nyang lekatah, cicit, zuriat keturunan yang dia tak pernah kenal di dunia, dia mati dulu, Allah himpunkan di akhirat dalam syurga bersama, subhanallah. Maka gambarkanlah, bayangkanlah betapa bahagianya kehidupan kita di alam, ya, yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kerana itu, bila kita mati, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati husnul khatimah, bila mana kita ke alam barzah, ya, kita akan mencari-cari. Kalau takdir Allah, insya-Allah, yakin pada Allah, kita minta Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Ya, kalau kita masuk ke alam barzah, kita, ya, ditakdirkan Allah mati husnul khatimah ke mana? Taman syurga. Sebab orang mati ni dua tempat je. Sama ada raudhah min riyadil jannah ataupun hufrah min hufarin nira. Sama ada ke taman syurga ataupun lubang neraka. Bila tuan-tuan kita masuk ke taman syurga, kita akan cari mana mak kita, mana ayah kita, mana adik-beradik kita, keluarga yang kita sayang. Kita akan mencari mereka. Seandainya orang yang kita sayang ini memang ditempatkan oleh Allah di raudhah min riyadil jannah, maka insya-Allah kita akan berbahagia di sana. Tapi ingat, bila kita meninggal dunia, kita cari di taman syurga, orang yang kita sayang tidak ada di taman syurga. Maknanya apa? Maknanya dia sedang diazab oleh Allah di lubang dan di kawah neraka. Waliyazubillahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan ada orang hidup, ada orang mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang hidup, ada yang mati. Peranan kita yang hidup. Tujuan orang hidup ialah memberi syafaat, memberi kebaikan, menyampaikan doa-doa. Kalau yang meninggal tu ibu ayah kita, maka kalau yang meninggal tu ibu dan ayah kita, maka di sinilah peranan anak-anak untuk memperbanyakkan doa untuk ibu dan ayah dia. Moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala ubah tempat dia. Dosa-dosa dia Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala letak dia di taman syurga, dan kita mati satu hari nanti, kita akan jumpa mak ayah kita di taman syurga. Itu perbanyakkan doa kita buat anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, buat pendengar sekalian, kita semua ada mak ayah. Dalam doa kita, doa mak ayah. Dalam tahiyat akhir kita, doa mak ayah. Dalam solat kita, mak ayah.
Apa pekerjaan kita buat, sedekah kita niat untuk mak ayah. Kebaikan kita buat untuk mak ayah kita. Untuk insan-insan yang kita sayang, yang telah pergi meninggalkan dunia ini, doakan mereka. Dalam doa kita, ziarahi mereka dengan doa-doa kita. InsyaAllah tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Ya. Apa yang kita buat ni Allah Ta'ala redai. Jadi tazkirah kita ni tak boleh panjang-panjang sangat dah. Tazkirah santai ni. Sebab anak-anak ajak pergi makan nasi dagang atas tu. Anak-anak ajak pergi makan nasi dagang atas tu. Jadi to be continue kita be continue. Banyak lagi kita nak cerita pasal lautan ni. Pasal laut ni nak cerita, Masya Allah. Terlalu hebat. Terlalu banyak ibrah disebut oleh para ulama. Sesaat kamu bertafakur melihat kebesaran Allah Ta'ala ni, lebih baik 1000 tahun kamu beribadah tanpa kamu melihat kebesaran Allah. Waktu ramai mana manusia, selama dia hidup, dia makan, minum, cari kerja dunia, dia tak pernah fikir kebesaran Allah. Akhirnya dia mati. Dia mati dalam keadaan tidak pernah dalam kehidupan dia. Dia melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bertadabbur dan bertafakur untuk melihat kejadian dan kebesaran Allah Taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kerana Allah Taala sebut pada penciptaan diri kamu sendiri. Tidakkah kamu melihat diri kita ni? Subhanallah. Ya. Pada diri kita sendiri pun sudah menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita melihat alam yang luas yang terbentang ini. Di sinilah adanya pencipta dia, yang mentadbir dia. Dan di sebelah kita ni, di alam di bawah ni, makhluk di bawah ni, ketam, anak-anak ikan, sotong, telur sotong, semuanya sedang bertasbih pada Allah Ta'ala. Semuanya sedang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Deruang ombak yang mengalir, angin yang meniup, alam ini, langit di atas sana, semua makhluk 7 petala langit sedang sujud bertasbih pada Allah. Afa ghayra dinillahi yabghun. Adakah kamu nak cari agama lain pada Islam? Apakah kamu nak cari lain cara hidup daripada cara Islam? Walahu aslama man fis samai wal ardh. Sedangkan telah Islam apa yang ada di langit dan apa ada di bumi ni, di langit, semua ini Islam. Maknanya Islam apa? Menyerah diri kepada Allah. Ya. Tau'an wa karhan. Secara paksa sukarela mereka Islam. Mereka terpaksa, ombak terpaksa mengalir, laut terpaksa pasang, laut terpaksa surut, matahari terpaksa naik, matahari terpaksa turun, berubah siang dan malam, mesti mengikut aturan Allah. Mereka terpaksa, tau'an wa karhan wa ilaihi ruja'un. Dan kepada Allah kita semua dikembalikan. Maka apakah kita nak cari agama lain daripada Islam? Apakah kita tidak mahu hidup bertuhan? Sedangkan hakikatnya kita akan balik kepada Allah yang mencipta alam ini. Apalah kiranya nikmat dunia yang sementara, kehidupan yang sekejap seketika. Orang yang kaya, hartanya banyak, mereka di mana sekarang? Mereka di alam barzah. Kekayaan itu tidak membahagiakan mereka, melainkan amal-amal yang soleh. Maka tuan-tuan dan macam Allah sekalian, nikmatilah kehidupan kita ni dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita bina keluarga kita, bina anak-anak kita, kita bina kehidupan di akhirat, bina singgah-sana dan istana kita di syurga. Bukan kita hanya membina cita-cita kita yang singkat di dunia ni, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tazkirah kita ni kita bersambung lagi pagi esok, untuk kita lagi tadabbur, kita sambung tazkirah santai di pantai Pandok Cendering, Kuala Terengganu. Jadi kalau ikut saya ni boleh lagi nak tazkirah, tapi bila bawa anak-anak, dia orang nak pergi makan nasi dagang atas tu. Kalau nak buat live nanti saya tunjuk jalan Kalau tuan-tuan nak kenal nasi. Siapa yang berdekatan, kalau nak join marilah, insya-Allah boleh. Siapa yang nak join makan nasi dagang atas tu, silakan. Subhanallah tuan-tuan. Inilah keindahan alam yang begitu indah, menarik. Ingat ya. Diumpamakan kehidupan dunia. Belum kita berakhir sekali lagi dicelup jari kita ni. Jari kita ni kita celup di atas air ni. Subhanallah. Kita angkat ni. Air yang menitih inilah
dunia yang sedang kita buru sekarang ni. Yang manusia duk kerja nak jadi jutawan, yang manusia nak harta dan pangkat, yang manusia menjatuhkan orang, memfitnah, dengki, yang manusia duk buat kezaliman. Itulah dia, dunia yang sementara. Sedangkan kehidupan akhirat, subhanallah, lautan yang kekal abadi, 7 petala laut. Itulah merupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah tuan-tuan. Ya, InsyaAllah kita bergerak dulu ya, untuk jalan-jalan cari makan. Ya. Semalam kita dah hiking, jadi kita boleh makan lagi. Ya, nasi dagang atas tu hok paling sedap atas tu. Sedap. Beratur, tapi kalau kita ada syafaat dunia ni, kita hello je. Kita hello, siap dah. Ya. Itu penting, syafaat dunia akhirat tu. Okey, ni batu yang tidak kurang indahnya. Nak ambil gambar sini cantik. Tengok batu-batu di sini. Subhanallah, ya. Begitu indah dan menarik. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pagi esok. Lagi kita akan bersiaran tadabbur alam, ya. Moga-moga apa yang suka-suka pun santai-santai ni, moga-moga dia memberi pengajaran pada kita semua, insya-Allah. Jom. Nasi dagang atas tu, jom. Okey tuan-tuan. Insya-Allah. Ini kawasan yang berbatu cantik ni. Di hujung sana dekat KTCC Mall, dekat Drawbridge, baru hujung sana. Dia Kuala Ibai sana. Tu bangunan yang nampak tu Paya Bunga Square. Oh ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah sedikit sebanyak ya perkongsian kita pada pagi ni. Jom. Tolong. Okey. Dah sikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ni. InsyaAllah moga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat saya yang menyampai dan tuan-tuan yang mendengar, walaupun sedikit saja, tapi moga-moga dia dikira au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kalau saya mati saat pun, insya-Allah tuan-tuan beramal dengan ilmu ni menjadi amal jariah kita bersama. Tuan-tuan tolong share, tuan-tuan tolong tag kawan-kawan, orang yang mendengar, orang yang dapat keinsafan, orang dapat kesedaran, maka dia juga akan mendapat ya bahagian yang sama dalam kehidupan di akhirat nanti, insya-Allah. Ya tuan-tuan, ini suasana. Assalamualaikum. Ya, ni orang dah datang berkelah dah ni. Tengok. Orang ramai dah datang berkelah. Subhanallah. Jangan kita main lagi-lagi. Kita nak pergi makan. Assalamualaikum. Khabar sihat? Akan makan lah hai. Dah, kau sihat. Kau sihat. Sihat. Segong dah tubuh. Kau sihat ni? Tubuh alik muda mula. Ni sihat. Ni bukan sihat ni gemuk. Ustaz Abdul Rahman, Cik Mak, masya-Allah. Dia orang sendiri. Tak sihat Ya, sihat alhamdulillah. Ni orang hebat menantu. Bagi makan boleh lah. Ni bersama saya Ustaz Abdul Rahman Cik Mak ni menantu Datuk Seri Tuan Guru, yang dia Tok Guru Presiden kita ni. Duta Perdana Menteri di Timur Tengah. Ni dah menantu dia. Tupang Barakah. Tak boleh peluk Tok Guru pun peluk, menantu Tok Guru pun tak apalah. Ya. Kena sejak daripada Allah. Mana hero-hero ai? Tu hak ni hak. Mana hak lain? Hak ni je mari. Kamu dah tengok. Ya. Apa orang mari? Mari ni anak nongok je. Oh. Duduk mana? Kita sambung belajar lah ni. Ai. Fahmi kata nak atur. Nanah wani dah ada. Dah apa? Dia pergi main belah nung. Ya, dia nak mari kali mari belah ni. Tak mari dia belah ni. Kita pergi jumpa dia di Bukit Ayung. Oh itu. Dah duduk mana ni? Kita ni duduk Mahaya ni. Duduk sini ya. Ya. Lagi Jangan minum air lagi. Pegang. Lagi lalu. Baru baru apa? Apa lagi? Nak pergi makan tu. Mak dia. Mak ayah. Duduk lagi. Ini di rumah. Boleh. Ha? Adi. Awak nama dia?
Oh ni, orang dah datang untuk berkelah dah ni. Di apa? Di pantai. Syamudin ni guru amal ni. Ambil gambar ni. Baju merah ni. Nah. Apa? Ada pak. Tak cepat dah. Kata waktu rahai. Lepas lu budak lagi. Ya, Zepa beranak Yaman Beranak dulu. Yaman? Ha, dia beranak Yaman dulu. Tak cepat je tak apa? Ha? Zepa beranak Yaman dulu. Dah bila gila ah? Kira cuti dah ni. Dia ni. Oh, ni kelas online. Online lah ke? Kelas online ni. Baik ah? Tak ah. Ha. Hari tu jumpa sekali tau. Pagi mari subuh. Dia mula baca sebab tengok ni. Macam je tengok kata. Dah, naik Baik, sekarang ya. Gila kata tu telefon mula. Okey lah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Okey tuan-tuan. Oleh kerana ada permintaan, nanti kita tunjuk jalan menuju ke Masjid Dagang atas tu. Ya. Oh, tengok ada orang masuk tu dah. Masuk ke dalam laut dah tu. Tu batu tunggal tu. Batu tunggal ni dulu ia menjadi tempat yang kita pakak-pakak berbu nak pergilah. Ya. Dan subhanallah di Patah Cendering ni banyak nostalgia. Yang meninggal dunia pun ramai. Nanti kita cerita lagi pagi esok insya-Allah. Tengok laut pagi ni begitu tenang nyaman. Ya. Begitu tenang dan nyaman. Jadi pagi-pagi jangan tidur ya. Pagi-pagi jangan tidur. Pagi adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allah, anak ustaz baru 9 orang. Ya. Rasulullah doakan waktu pagi ni supaya Allah memberkati urusan hamba-Nya di waktu pagi. Ya. Jadi pagi jangan tidur. Kita kena erek lah anak-anak kita ni mari ke pantai tengok. Subhanallah, begitu cantik, begitu menarik. Jom Cikgu Rodi. Mai. Lagi nasi dagang atas tu. Tapi atas tu ramai orang kita pergi Koliba. Nasi dagang atas tu ni dia ada 4 cawangan. Ya. Dia nak kena kaki peluk tau. Nasi dagang atas tu ni ada 4 cawangan. Ya. Di atas tu Kuala Ibai dan ada di Losong. Satu lagi di Belah Seberang Takir. Jadi ustaz nak pergi dekat Kuala Ibai je kot. Di atas tu sana orang terlalu ramai. Anak anda Huzaifah dia nak celuk kaki dia. Ni seorang ni lahir dekat Yaman dulu ni. Huzaifah ibnu Yaman. Tengok ya. Tengok orang sedang rendang di laut. Subhanallah. Tenang dia ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Juliana, alhamdulillah. Inilah laut pantai Pandak Cendering ya, Kuala Terengganu. Di kapal belakang sana tak nampak dia. Jom Zebah, lagi lah. Dia nak main pasir. Sila jemput. Siapa nak pergi Terengganu mari. Dia nak main pasir, mainlah pasir. Ni kan kita biasa main masa kita kecil-kecil dulu kan. Buat istana. Ini nostalgia ni. Allah. Jangan buat gitu, Pi. Set MG gitu ni. Orang tengok pelik semua. Kita kan set tim MG. Tim MG ni. Ustaz Syakirin, apa khabar? Sihat? Ni bawa anak-anak sambil-sambil santai-santai di pantai apa ni? Pantai Pandak Cendering, Kuala Terengganu. Ya. Ni adik sama ni Ustaz Abdul Rahman Cepak ni. Adik dia.
Okey, siapa? Jom. Ustaz pergi pas ni ada jodoh boleh jumpa. Oh. Itulah. Tua dah cikgu. Ubang-ubang habis dah ni. Ayo, jom lah you. Jom. Jom. Apa you? Sabar dulu. Ikutlah. Alah main-main. Tadi kata nak pergi makan nasi dagang. Kita nak makan ke nak Milo? Dok, kita nak makan ke nak bungkus? Makan dan bungkus. Makan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tuan Haji Mubarak. Ni orang Kedah ni, orang Kedah mai ni. Ya. Orang Kedah yang ahli Jumaah masjid kita, subhanallah, ini dah balik ke Kedah. Ni pantai ni nama dia Pantai Pandak Cendering, Kuala Terengganu. Pantai dia memang cantik. Subhanallah. Masya Allah. Dia tak nak balik dah pula ni. Dia kata nak pergi makan nasi dagang atas tu. Kita stop dah tazkirah kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Bagi saya. Jom, takut ramai orang. Jom. Esok tak Uzaifah, jom. Takut ramai orang Esok tak, mari esok tak. Pagi esok. Saya mari yuk. Pagi esok boleh. Pagi esok. Siapa? Lupa dia tu. InsyaAllah boleh. Nanti balik ke Terengganu nanti. Asal Terengganu duduk Shah Alam, insyaAllah. Nanti datang. Mari Terengganu datang ziarah. Sebab pantai ni dengan kita punya tahfiz komplek anak yatim kita ni, dengan pantai ni dekat je. Sangat-sangat dekat. 5 minit tak sampai rasanya. Kat 5 minit je, jalan kaki boleh. 5 minit kita dah sampai. Okey, jom. Nak tunjuk jalan nasi dagang atas tu Jom kita tunjuk jalan ke tempat nasi dagang. Ni macam program jalan-jalan cari makan pula ni tu. Orang dengar duduk keluar, masya-Allah. Anak-anak dah buah hari mani patah ni. InsyaAllah kita akan pusing-pusing sikit. Melihat ya. Apa? Nak basuh? Okey, kita akan pusing-pusing tengok sekitar ni, tempat ni, insya-Allah. Nasi dagang atas tu jom. Daripada Pantai Pandak Cendering, macam mana kita nak pergi ke nasi dagang atas tu? Okey. Kita dulu. Kita pusing. Ni Movenpick Hotel yang macam nak lekat je ni. Ya. Okey. Lekat dah. Asyik kau lepas. Nabi Imam lekat dah. Okey, kita dah nak tinggalkan pantai Pandak Cendering. Habis Imam. Asyik dah lekat Habis Imam. Ajak makan di sana, nasi dagang atas tu pun duduk jauh. Okey tuan-tuan, kita sedang bergerak meninggalkan pantai Pandak Cendering. Subhanallah, boleh tengok kedamaian
keindahan alam, matahari sedang naik. Itu Batu Tunggal tu. Tu Batu Tunggal. Ya, kita buat lalu. Batu Tunggal. Wah, ada orang mati-mati. Masya-Allah. Kalau kita straight ke depan sana, Kuala Ibai. Kuala Ibai. Kalau kita straight ke depan sana, kita akan jumpa Kuala Ibai. Kalau kita tengok cermin ni, nampak dah saya. Subhanallah. Okey. Di sini pun ada orang berkelah. Inilah pokok yang kita ambil gambar lah. Pokok ni cantik ni untuk bergambar. Siapa kahwin, siapa nak ambil gambar, sini tak. Okey, kita menuju ke destinasi berikutnya, nasi dagang atas tol. Okey. Alah. Hari ni kita sehari dua ni kita bawa jalan-jalan. Yalah, kita jalan-jalan. Insya-Allah Terengganu cantik, budayanya menarik. Terengganu maju berkat sejahtera, insya-Allah. Tepis kita naik. Ni ada keluarga sedang berkelah, masya-Allah. Suka banget. Ni tempat berkelah. Ni Ustaz pernah nak ambil gambar kat sini, nak ambil gambar dari buaya ni. Pokok ni cantik ni. Fotografer kita ambil gambar di sini lah. Pokok ni, pokok real bukan pokok tak real ni. Ini pokok real punya ni. Tengok tu orang sedang berkelah di bawah pokok. Dia ada buai, duduk di atas buai tu ambil gambar pokok ni. Sangat-sangat cantik. Menghadap ke arah laut di belakang. Okey, insya-Allah. Bila nak habis ni live kita ni. Sekarang ni kita menuju ke nasi dagang atas tu. Tukar channel kita jalan-jalan cari makan. Tadi tazkirah santai, sekarang jalan-jalan cari makan. Ni rumah kakak saya sini, rumah kakak tepi laut pantai ni. Ni. Duduk pakai pelan boleh mari dekat sangat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allah. Nak gimana? Allah. Dekat mana? InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa orang kampung ya. Jalan-jalan cari makan ya. Kita tukar channel pula ni. Habis dah saya cerita sikit dah. Mas ada kat depan, mas ada. Ni rumah Kak Anik ni. Tak apa dah kenal lagi rumah Kak Anik kan ya. Tak tahu rumah Kak Anik mana. Kenal lagi. Okey, insya-Allah daripada pantai Pandak Cendering kita keluar. Kita sedang kita keluar ni untuk pergi ke nasi dagang atas tol. Okey, nak makan nasi dagang atas tol ya. Okey, kalau ke Perikanan Cendering, pelabuhan Perikanan Cendering, ke kanan kita akan pergi ke Terfilat. Ni Simpang 4 dia panggil. Terfilat Simpang 4 Kuala Ibai Cawangan Kuala Ibai. Okey. Siapa? Suruh Hadi dengan Irfan masuk dalam sebab nak jalan besar. Ya. Suruh masuk dalam nak jalan besar, takut boleh ada. Bang. Adi. Okey tuan-tuan, Masuk. ini Kita nak pergi kat jalan so. Terfilat Simpang 4 Cendering ya. Terfilat Simpang 4 Cendering. Okey, daripada sini nak pergi ke komplek Tafiah Anak Yatim di depan saja. Terus saja. Nanti kita lalu. Okey, kita lalu nanti. Tunjuk lagi. Tutup. Okey.
semangat jalan-jalan cari makan jadi semangat Okey. Kita ini traffic light Simpang 4 Cendering. Ini nama dia traffic light Simpang 4 Cendering, Kuala Terengganu. Kalau daripada arah bandar daripada sana. Daripada arah bandar Kuala Terengganu tu Masjid Al-Furqan. Kalau daripada Marang kita daripada sana. Daripada sana. Daripada sana Marang. Depan tu ada balai polis, ada Caltech. Okey, jadi kalau nak pergi ke kita punya kompleks anak yatim Tahfiz Darul Hijrah, inilah jalan dia. Kita ni daripada apa? Pantai Pandak Cendering. Okey, rindu Terengganu kena balik Terengganu. Oh, makak ni belakang masjid. Siapa yang nak mari ke Pantai Pandak boleh kontak Kak Ani nanti. Ayo. Boleh mari ziarah tu di komplek anak yatim kita Tahfiz Darul Hijrah ni. Boleh ziarah. Okey, ni lah jalan ke istana. Tengok dia punya tiang-tiang ni. Tiang-tiang lampu ni. Ni jalan menuju ke istana. Kita biasa kuliah pun habis pukul 8.30 lebih kurang kan. Tak apalah, kita sikit lagi. Ni jalan menuju ke Istana Syarqiyah, Istana Baru Sultan Mizan. Okey, jadi ni jalan dia. Ya baik. Cik Na insya-Allah, Cik Na makan dulu, sembahyang duha dulu insya-Allah, tolong doakan ustaz juga. Okey, ni jalan istana ni. Tengok tiang-tiang, tengok dia ni menuju ke Istana Syarqiyah. Okey, inilah tempat kita. Sikit je jalan sikit je. Dah nampak dah. Sikit je kan? Dah nampak dah. Amin. Dah nampak dah tersegam. Dah di tepi jalan utama tu dia. Tu dia masjid, tu dia bangunan. Itulah dia. Ni tempat ni. Jadi kalau Kuala Terengganu senang saja nak cari tempat ni. Ya. Ibu Tunggal depan sikit lagi. Ya, jumpa tempat ustaz dulu. Jadi kebiasaannya orang Kuala Lumpur, dia datang, dia telajak. Dia mari-mari, tadi tempat ustaz kan? Dia telajak, dia pergi ke kiri. Ni tapak Ibu Tunggal. Ke kiri ni nak pergi ke Istana Syarqiyah, Istana Sultan Mizan. Jadi ramai orang Kuala Lumpur bila kita pergi kuliah di Kuala Lumpur, dia nak mari tempat ustaz ni. Dia masuk tak kiri ni. Dia masuk dalam ni jalan istana ni, jalan nak pergi ke Istana Syarqiyah ni. Sana belakang sana istana. Jadi bila dia pergi masuk dalam sana, siapa dekat pintu pagar istana, dia call dia tu, ustaz, pintu pagar berkunci, dia kata. Jadi saya kata, tu Istana Sultan Mizan, saya Ustaz Mizan. Saya kata itu Sultan Mizan, ini Ustaz Mizan. Orangnya berbeza, namanya sama, projek pun lain-lain. Ya, kami duduk berjiran, duduk dekat saja, sebelah menyebelah, satu kampung dengan Sultan. Ya, tapi kan dah salah dah tu. Jadi saya suruh dia U-turn kat sini. U-turn kat sini. U-turn di sini. Bila U-turn akan jumpa balik tapi ustaz tu. Aduh. Tu kata tu. Nanti sekali lagi kita pusing sekali lagi. Ni istana belah kiri, ni Sekolah Menengah Kebahasaan Cendering. Okey, ni jalan istana lagi lah ni. Okey, kita menuju ke depan. Yo. Cerita tu memang lucu tu. Dia kata pintu pagar berkunci, dia kata ustaz. Memanglah berkunci, itu Istana Sultan Mizan, ini Ustaz Mizan, namanya sama, orangnya berbeza. Jadi ni U-turn, kita U-turn ke sini. Kalau nak pergi sekali lagi kita lalu lah, kita tunjuk tempat-tempat tuan-tuan menyumbang, berinfak ni, tempat-tempat agak nak yatim. Okay, kita pusing dia U-turn, kita ada roundabout sini. Kalau kita daripada kebaikan di sini jalan dia. Roundabout, kita jalan terus. Okey. Di sebelah kanan ni Sekolah Menengah Kebahasaan Cendering.
Okey, lepas sekolah menengah kebangsaan Cendering, ni ada traffic light kat sini. Traffic light. Okey, ni kompleks Ibu Tunggal yang Abi Imam tanya tadi tu, belah ni. Ya. Tu ada rumah flat ni. Ada rumah flat. Di sini nampak dah tu. Nampak dah tu bangunan tak warna hijau. Sini nampak dah. Pelahangkan kenderaan anda. Pelahangkan kenderaan anda. Ini bernas. Ni bernas. Lepas bernas tu Telekom. Okey, pelahangkan kenderaan anda. Okey, tengok di sebelah kanan. Dia ada jalan susun ni. Pelahangkan kenderaan. Tengok sebelah kanan. Tu nampak dah bangunan tu. Dah nampak dah. Dia kena susun ni. Masuk jalan susun ni. Jalan susun ni masuk. Lepas tu tengok toleh ke kanan. Itulah dia. Toleh ke kanan. Inilah dia masjid kita. Inilah dia. This is kompleks anak yatim Tahfiz Darul Hijrah. Inilah dia. Ni tempat dia. Akhirnya balik ke rumah pula kita. Okey, kita tunjuk tempat ya. Okey, ni pokok-pokok kurma ni. Allah, musim PKP ni. Ya. Ni pintu pagar masuk utama. Masuk di sini. Masuk di sini. Naik di sini. Ni rumah syekh-syekh daripada luar negara. Masuk kat sini. Ni masjid ni. Inilah masjid. Ya. Ya. Ni dewan. Ni kau kata kat Ida ni warna balik. Balik apa ni? Okey, ni masuk pintu masuk. Ni pokok-pokok, ada pokok-pokok. Bunga kertas. Ada ni lah bangunannya. Ni lah tempat kuliah, sunyi tempat kuliah hari ni. Sebab pengkuliah tak ada di rumah. Ya. Inilah tempat tuan-tuan mendengar kuliah. Tengok tu. Di sinilah view ni. Kuliah di sini lah. Tengok, tak ada pengkuliah dah. Pengkuliah dah. Pengkuliah sudah tidak ada di tempat kuliah dah. Ini kios jualan. Dan ini kok futsal ya. Ini kok futsal, tempat main futsal. Okay. Kok futsal. Okay, InsyaAllah. Ini bukit. Ini kaki bukit. Kita di betul-betul di kaki bukit. Bukit. Ini ada playground. Okay. Perkuliah lagi tapat tak? Ni ada playground. Tempat siapa nak bermain-main. Okay. Ini ada playground. Assalamualaikum. Okay, Pak. Ni sedang santai-santai baca-baca Quran, apa-apa Quran. Ni Syekh Walid As-Sultan dengan Syekh Mahbubur Rahman. Assalamualaikum. Okey, inilah. Biasa kata Megah ni ketua muslimat kita, tapi tak tahu lah. Ketua muslimat lama dah tak mari ni. Okey, kita keluar balik untuk menuju ke okey. Inilah pokok-pokok bunga, pokok kurma kita. Adalah sikit-sikit pokok-pokok bunga kertas. Adalah sikit-sikit pokok kurma. Okeylah, kita bergeraklah menuju ke mana? Nasi dagang atas tol. Polis. Okey, kita keluar. Okey, kita keluar daripada pintu pagar utama. Tutup apa? Kita akan Tutup. Ini jalan utama. Jalan utama yang kita lalu tadi ni. Nampak dah kan? Jadi lokasinya hanya di tepi jalan saja. Di tepi jalan utama. Okey, kita keluar menuju ke nasi dagang. Ni
Kami nak tunjuk ni melepaskan kerinduan Tuan Haji Mubarak kita ni yang selalu berjemaah di sini, dan untuk tunjuk pada tuan-tuan semua, nah, sebagai satu keyakinan juga, ada tahfiz, ada tempat anak yatim. Tempat pun tak kena, biar kita kena tempat. Ni rumah flat ni sebelum ada istana dulu, rumah flat ni dah ada. Kemudian dibinanya apa ni, pusat ibu tunggal di sini baru siap ni. Ya, pusat ibu tunggal baru siap. Dan inilah jalan ke istana. Jalan ke kiri inilah jalan menuju ke istana Syarqiyah. Okey, abang boleh ada depan tu. Hati-hati. Okey. Seorang je dia. Dua tu. Seorang. Macam mana ya nak nasi dagang atas tu Nak tanya dulu nak kenal betul ke jalan ke nasi dagang atas tu ke dah kenal dah kita nak berakhir di sini saja. Nasi dagang atas tu ni ada empat cawangan. Sekarang ada 4 atas tu tempat asal dia, Kuala Ibai, di Bandar Kota Kanu, di Losong, dan satu lagi di sebelah mana? Satu lagi di Belah Bakar Tengah, silap belah sana. Belah sana, belah ini sana. Okeylah Abiman. Abiman nak kenal, kita raih dah Abiman ni. Ni Permin Jaya. Ni nama dia tempat Permin Jaya. Ni kedai RM2 20 baru siap, baru dalam pembinaan. Dia kawasan perindustrian. Sini panggil kawasan perindustrian Permin Jaya. Tapi kalau kita tengok jalan utama yang digunakan oleh Tuanku Sultan, jalan tadi. Sebab di sini dia panggil kawasan perindustrian kan. Jadi jalan yang digesek sebagai jalan rasmi yang dilalui oleh Tuanku Sultan Mizan, jalan yang kita lalu tadi. InsyaAllah ini di Permin Jaya sedang menuju ke nasi dagang atas tu cawangan Kuala Ibai ya. Kita pergi ke Kuala Ibai. Sebab tempat lain kalau atas tu ramai orang macam ni penuh orang. Kita dapat sikit lagi. Meraihkan sahabat-sahabat nak kenal ni. Okey. Ni kita naik jambatan Kuala Ibai. Bimang boleh mari nanti Bimang Ni jambatan Kuala Ibai. Okey, sedang naik jambatan Kuala Ibai. Jambatan Kuala Ibai. Subhanallah, tengok view di sana. Tadi laut yang kita pergi tu dia akan bertemu di sini. Dia akan bertemu di sini. Hujung sekali tadi kita pergi di sini, dia akan bertemu di sini. Ni di sebelah kiri ni ada sungai juga. Ni di atas jambatan Kuala Ibai. Okey. Kita turun jambatan Kuala Ibai. Sebelah kanan ni kedai nasi Kak Yah atau soho-soho dari Terengganu, nasi murah, lauk banyak ni. Okey, kita ke depan lagi. InsyaAllah Tuan Haji Mubarak mari Syah balik rindu dah tu. Kita berhenti di sini. Okay, ni traffic light. Sudah Minos Pizza. Ni traffic light Kuala Ibai. Di sebelah kanan kita namanya Masjid Terapung. Masjid yang antara masjid yang cantik di Terengganu. Inilah dia, nama dia Masjid Tengku Tengah Masjid Terapung. Terhalang oleh pokok. Di masjid ni Masjid Terapung nama dia. InsyaAllah cikgu kita bawa slow-slow. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Azizan, apa khabar? Sihat? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa ya? Ulang kedai losong, kedai nasi dagang tu dekat bawah jambatan, dekat losong tu. Bawah tu. Dia ada jambatan dekat Kepuk Kak Ayah tu. Betul-betul depan Kepuk Kak Ayah kat Selekah tu. Lama dah dia buka cawangan situ. Jadi bawah jambatan lah. Okey, ni Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Hai, jadi jalan-jalan cari makan lah pula ni. Baru main lauk, main patai. Dalam keadaan perut yang lapar ni, kita kena bawa laju sikit untuk menuju ke nasi dagang atas tu. Kita dipahamkan minggu ni raya orang luar semua balik. Semua sedang pulang ke perantauan setelah diberi keizinan oleh kerajaan untuk balik ke halaman masing-masing. Dipahamkan jalan hari ni sibuk. Cuba tengok di sekarang ni pun jalan pun dah agak sibuk. Subhanallah. Kegembiraan bertemu dengan keluarga, ibu ayah, cucu, cici. Itulah kegembiraan yang Allah Ta'ala anugerahkan di dunia ni. Moga-moga insya-Allah kita juga dihimpunkan oleh Allah bersama keluarga kita, cucu cici kita di syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Nak pergi ke dagang tattoo cawangan Kuala Ibai ni. Bila kita sampai dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, kita kena bagi signal dah. Ni ada satu flyover ke kiri. Masuk ke kiri di sini. Sebelah kanan ni Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman. Okey, ke kiri, masuk ke kiri. Okey, sikit lagi. Ya. Kita sudah nak sampai. Inilah nama dia, nasi dagang atas tu cawangan Kuala Ibai. Tapi tengoklah kenderaan yang ada ni. Kenderaan yang ada ni, tengoklah sepanjang ini. Tolong kita buat live dah nak telefon ke tuan kedai. Biasa kita hello je. Inilah suasana dia. Suasana nasi dagang atas tu di saat ini. Dan inilah suasananya, beratur daripada luar sini. Masih lagi beratur. Macam nak pergi solat Jumaat baru ni. Sampailah ke dalam sana. Jarak 1 meter. Ni tengok orang beratur. Subhanallah. Nampak gaya tak makan nasi dagang dah kita pagi ni. Yo. Sebab orang terlalu ramai. InsyaAllah tuan-tuan, kiranya setakat tu lah live kita untuk pagi ni. Ya. InsyaAllah untuk hari ni setakat ni lah perkongsian kita. Siapa ke nasi dagang atas tu kita bawa pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi, bersiaran lagi pada pagi esok. InsyaAllah biiznillah. Kesempatan kita pergi lagi ke pantai Pandak Cendering, Kuala Terengganu. Ya. Okey, sekadar tu dulu. Kita jumpa lagi pada pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.